Dan para penonton sekalian, alhamdulillah, setelah anak-anak mempelajari segala hukum-hukum nun mati dan baris dua yang mengeluarkan 6 bahagian. Idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ya, izhar halqi, izhar mutlaq, ikhfa haqiqi. Kemudian dengan mim pula kita dapat pula ya mengeluarkan hukum apa? Ikhfa syafawi, izhar syafawi, ikhfa syafawi. Semuanya anak telah kita fahami daripada pelajaran kita yang lalu. Kemudian ditambah lagi dengan istilah hudbad lesam usmani. Tanda-tanda ini semua ada yang kepala kha, ada kepala sad, macam-macam ini semua cikgu percaya anak telah faham dan dapat mengamalkan segala tanda-tanda yang telah kita pelajari. Jadi seterusnya anak, kali ini mari kita cuba sama-sama anak membuka kitab suci Al-Quran, mengamalkan apa yang telah anak-anak faham, apa yang telah kita pelajari dari pelajaran yang lalu. Dan cikgu telah memilih daripada Al-Quran salah satu dari surah yang paling penting yang bernama Suratul Fatihah. Cuba ikut semua. Suratul Fatihah. Ya, Suratul Fatihah. Makna pembukaan. Anak semua faham bukan Al-Fatihah arti mula awal diturunkan. Kita sudah tahu dulu belajar Iqra' bismi rabbika, pembukaan dalam kitab. Ya, ditulis dalam buka sebagai pembukaan. Tapi yang surah yang kita tahu ayat turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa cikgu pilih Suratul Fatihah anak? Kerana ini yang sangat perlu dipelajari. Orang yang mengatakan orang Muslim, setiap orang mukmin, kerana setiap kali kita mengerjakan salat sembahyang, apa saja jenis sembahyang, sembahyang fardu yang 5, sembahyang Jumaat, sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang tasbih, apa saja sembahyang, kita mesti membaca Fatihah. Fatihah ini telah menjadi satu rukun. Salah satu daripada rukun sembahyang. Berarti anak, kalau tidak membaca Fatihah, berarti sembahyang tak sah. Tidak terima langsung. Ini berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tegas hadis ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah sembahyang kepada sesiapa yang tidak membaca Fatihah. Itu sebabnya cikgu dah milih, mestilah kita membaca dengan tepat, dengan betul Fatihah ini. Para penonton dan anak sekalian, di antara perkara yang paling penting ialah menyempurnakan bunyi makhraj dan juga sifat-sifat yang ada dalam huruf Fatihah ini. Baris-barisnya nak dijaga. Kerana jika bunyi huruf ini tidak tepat ataupun bertukar dengan bunyi huruf yang lain, cederalah bacaan Fatihah. Seterusnya cederalah sembahyang. Sembahyang pun tak sah juga. Sebab itulah kita mesti betulkan, kerana dia satu amalan sembahyang yang paling tinggi. Inilah satu amalan sembahyang yang dijemput Rasulullah SAW dalam mi'rajnya untuk menerima amalan sembahyang ini. Amalan-amalan yang lain semua diturunkan. Jibril mendatangkan puasa baik, haji baik, apa segala hukum semua turun Jibril. Tapi sembahyang dijemput Rasulullah SAW dalam mi'rajnya, dikurniakan sembahyang ini. Jadi ini sangat penting anak dalam bacaan Fatihah ini. Setiap Muslim, setiap orang mukmin, dia mesti tahu membaca dengan tepat bagaimana bunyi makhraj ini. Baiklah anak-anak, sekarang ikuti penerangan cikgu antara yang perlu dipelajari dalam bacaan Fatihah ini. Fatihah mempunyai 7 ayat anak-anak. Ya, 7 ayat. Auzubillah bukan daripada ayat Fatihah. Dia mulakan daripada Bismillah sampai waladdallin. Amin bukan Fatihah. Kalau tak baca amin pun tak apa. Hingga waladdallin daripada Fatihah Bismillah. 7 ayat ini. Dan ulama telah mengira huruf Fatihah dia ada 156 huruf. Berapa hurufnya ada? 156 huruf dalam bacaan Fatihah. Ada tak anak? Yang pertama sekali saya nak terangkan. Kalau tertinggal salah satu daripada satu ayat ini, maka cederalah Fatihah.
Cedera Fatihah, cedera sembahyang. Katalah kita terus baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang tinggal? Ar-Rahman Maliki. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia tak ulang balik, maka cedera Fatihah. Mesti balik, ulang balik. Kalau tinggalkan, sembahyang pun apa? Tak sah. Tak boleh tinggal. Begitu juga 156 huruf ini. Kalau ditinggal satu huruf waw saja, dia tak ulang balik, sembahyang ini pun tak. Katalah sekarang, Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Apa yang tinggal? Wow. Dia baca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Wawnya tinggal. Kalau diteruskan, dia sengaja dia tahu cedera Fatihah dan cedera juga dia mesti ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok pentingnya Fatihah. Tak boleh tinggal satu huruf pun. Dan tak boleh tambah pula. Dia ada satu benang, kita nak tambah pula lagi. Maka tak sah juga, tak boleh tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah juga dipelihara huruf-hurufnya tentang bunyinya. Dalam huruf ini paling penting, anak. Jangan dia bertukar huruf. Kadang tukar huruf, tukar makna. Kalau tak tukar makna pun tak kira. Asal tukar huruf, rosaklah bacaan Fatihah. Katalah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi huruf apa? Kha. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Dia baca rahim. Dia tak belajar. Dia tahu bacaan ini salah. Dia tak mau belajar. Ataupun dia tak tahu, saya tak mau belajar. Maka Fatihahnya cedera, sembahyang pun cedera. Sebab ni ubah makna. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kalau dia kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengeram. Apa arti mengeram? Ayam kan? Ayam yang mengeram. Jadi tengok Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh. Mengubah makna. Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh juga. Jaga tentang huruf ini betul-betul. Sangat penting kepada seorang Muslim yang mukmin yang mengaku dirinya Muslim, dia mesti tahu baca Fatihah dengan tepat. Begitu juga kalau ditukar dengan sirata, kita baca sirata, dia baca siratal ladzina tal. Ta tukar dengan apa? Ta. Cedera juga. Sirata. Atau dia dad. Kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tukar dal jadi apa? Dal waladdallin. Cedera juga sembahyangnya. Ataupun ain. Dia an'amta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Ya, atau an'amta. Hamzah jadi ain, ain jadi apa? Ya, hamzah. Jadi paling penting untuk membetulkan betul-betul tentang huruf ini. Yang ketiga, anak. Barisnya juga. Sangat penting, tidak boleh tukar. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Kita selalu dalam ini Rabbi, dia baca Rabbu. Ya, Maliku Yaumiddin. Maliku pula. Orang Malik, Maliki dia baca Maliku. Yaumuddin, Yaumiddin, Yaumuddin. Walaupun tidak tukar maknanya, tetapi dia dalam mengubah Quran yang diturunkan dengan baris bawah dia pandai-pandai yang atas pula. Yang duka cita sekali, yang kita takut dalam Iyaka. Jaga-jaga sikit anak. Yang dia tukar ke, macam mana bunyi ke ya, baris-barisnya Uyaka ke. Yang takut sekali An'amta ni anak. Ini jaga sikit. An'amta artinya kalau Allah yang murniakan. Ya, makna siratal ladzina an'amta, jalan yang telah kamu kurniakan. Kalau kita baca siratal ladzina an'amtu, baris dia pula. Artinya jalan telah aku kurniakan, aku pula. Tengok dalam bahasa Arab kalau baris silap sikit, dia punya makna pun salah. Aku kurniakan, ini batal sembahyang dan haram langsung. Jaga-jaga anak dalam baris juga. Dalam sabdu juga. Kita nak jaga. Katalah iyyaka. Artinya akan dikau. Kalau kita tinggalkan sabdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau. Kalau kita baca iyyaka, bertukar maknanya. Cahaya matahari. Cahaya matahari aku sembah. Cahaya matahari aku mohon pertolongan. Kalau dia tahu maknanya, na'udzubillah, itu jam dia murtad orang ini. Itu jam dia terus murtad. Dia tahu makna dia sengaja. Dia mesti balik syahadat. Bertobat mesti.
Jadi paling penting anak tentang tukar huruf, tukar baris, sabdu tak diana. Mesti kena betulkan semua baca-bacaan ini. Ini yang paling penting yang supaya jangan merosakkan dalam sembahyang kita anak. Setelah anak mengetahui semua tentang sabdu tengah, marilah sekarang dengar cikgu baca dan bagaimana anak-anak ya mula-mula dengar, lepas tu baru tengok bagaimana aku bunyi huruf-huruf yang kita nak perbetulkan sini. Ini sangat perlu kepada orang sebelum baca Quran. Dia mesti tahu bacaan Fatihah. Kerana dia nak sembahyang. Dia mesti baca. Cuba anak-anak dengar semuanya. Cikgu baca sekali. Nanti baru ikut. Dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u. Kalau orang baca a'u salah. Mesti dia a'u. Ain tu mesti ditekankan kepala ini apa? Pangkal lidah. Kalau a'u tak betul. A'udzu tak boleh. A'u. Cuba ikut semua. A'u. Itu dia. Kalau a'u dua-dua hang. A'udzu. Zu. Kalau zu jadi zu. Tahu zu? Dekat Ulu Kelang sana kan? Lidah. Letak sini. A'udzu. Letak sini. A'udzu. Kalau a'udzu tak boleh zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai, bukan soy. Syai. Dah. Nanti dengar bagaimana cak baik betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rahim, rahim. Mesti keluarkan ha di tengah sini. Bunyi ha. Ha ni macam orang yang makan cili, pedas, tahu tak? Itu dia bunyi. Pernah cikgu duduk kat tingkap, nampak ada dua itik serati. Dia jalan dua. Dia bunyi apa? Ha fasih. Itik dia bunyi fasih. Pada ha tu. Kita pula tak boleh kata rahim, rahim. Mesti rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tebal. Maliki Yaumiddin. Tekan. Ada sabdu. Masukkan mim dalam dal. Yaumiddin. Iyaka. Sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan tak sabdu? Jangan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nos jadi sad kan. Tukar huruf nasta'in. Jaga. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan imalah. Kita dah tahu imalah bunyi tak boleh baca kena baca apa? Ihdinas. Sad tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jaga. Satu hamzah, satu apa? Ain. An'am. An'am tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghairil maghdubi alaihim walad tak boleh walad pun tak boleh, lad tak boleh, walad pun tak boleh. Lam tipis bat tebal. Ghairil maghdubi alaihim walad. Itu dia. Walad dhalin. Inilah kesilapan-kesilapan yang berlaku kalau tak jaga anak-anak. Ini bukan untuk jadi imam. Untuk diri sendiri pun kalau tak betul bacanya, rosaklah. Apalagi kalau dia jadi seorang imam yang sentiasa hadapan orang ikut belakang dia. Mesti nak baca betul. Untuk diri kita kalau tak baca betul, kita sudah batal sembahyang kita. Baik, sekarang cuba anak ikut bacaan cikgu semua ya. Para penonton juga cuba sama-sama ikut ya. Kepada siapa yang boleh ikut, bacalah ya sama-sama. Yang tak ada uzur jangan ikut.
Jangan baca. Karena ini Quran adalah haram, orang yang diuzurkan baca Quran. Baik. Sekarang siapa boleh baca? Cuba kita minta orang lelaki saja ikut dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu dia anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم. Malik yaumiddin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. Jangan ril baris bawah. Ghairil tamril ghairil baris bawah. Ghairil maghdubi alaihim. Lagi. غير المغضوب عليهم. Waladdallin. ولا الضالين. Itulah ilqa anak-anak dalam bacaan Fatihah. Dan cikgu nak dengar, walaupun kali ini tidak semua dapat membaca, cuba salah seorang kita dengar bagaimana. Untuk panduan, kalau ada kesilapan, cikgu betulkan. Kita minta Muhammad Amin baca. Cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Mid. Yaumid. Baris bawah atau baris imalah? Kalau yaumid, tak boleh. Yaumiddin. Lagi. مالك يوم الدين. Itu dia. إياك نعبد وإياك نستعين. Ya. اهدنا الصراط المستقيم. Mus jadi sad. Mus tipiskan. Ihdinas siratal lagi. اهدنا الصراط المستقيم. Ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana para penonton dan sekalian? Inilah Fatihah dikehendaki. Dan kali ini kita tidak dapat nak dengar tiap-tiap orang anak-anak membaca. InsyaAllah pada Fatihah datang setiap mereka membaca kita betulkan Fatihah. Baik, ada soalan apa-apa dalam perkara ini? Ada cikgu? Ya. Bolehkah membaca dengan menyambung semua Al-Fatihah cikgu? Ini soalan. Makna boleh tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, terus sambung tu boleh tak? Kalau seorang panjang nafas boleh. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya, boleh kalau nafas panjang ya, tidak ada kesilapan boleh. Ya, itu soalan. Ada lagi? Ada cikgu. Ada lagi. Jika nafas pendek, bolehkah berhenti dalam bacaan? Soal lagi. Kalau nafas pendek, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Udah banyak nafas. Nafas pendek. Ini sudah jadi darurat.
Apa itu darurat? Dan napas pendek, kita kena berhenti. Kerana bernapas waktu baca dilarang. Dalam Quran, tak boleh tengah-tengah baca, napas. Katalah, siratal ladzi... tak boleh. Berhentikan. Jadi kalau napas dah habis, boleh berhenti. Tapi nak ambil balik, jaga sikit. Kalau boleh, ambil pada yang diberhentikan tadi. Kalau tak munasabah, ayatnya yang boleh jadi ragu, ambil sebelumnya. Ya. Kalau habis napas, boleh. Itu dia anak. Alhamdulillah soalan. Sekarang cikgu nak bertanya sedikit. Di antara Fatihah yang kita sudah faham, ada hukum-hukum yang kita dah faham dulu. Tentu sekali anak tahu ya. Tanda-tanda istilaful dhab. Cikgu nak tanya sikit saja ni cuba. Cuba lihat, perhatikan anak. Yang pertama, cikgu nak tanya sini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Katalah sekali Ar-Rahim. Datu Alhamdu sini. Asli ada kepala sad Ar-Rahim sini ya. Sekarang macam mana kalau kita nak baca wasal, nak baca waqaf macam mana? Cuba tanya Zahra. Apabila dibaca dengan wasal, alif itu tidak dibunyikan, cikgu. Ini Hamzah ni, Hamzah wasal namanya tak boleh bang? Hamzah wasal pada alhamdu tidak dibunyikan. Cuba. Ar-Rahimil hamdu. Bagus, betul. Baik, kalau kita berhenti Ar-Rahim macam mana? Hamzah wasal pada alhamdu tidak dibunyikan. Kalau berhenti pun tak bunyi tak? Dibunyikan, cikgu. Cuba. Berhenti baca. Ar-Rahim. Alhamdu. Itu dia. Faham ya? Soalan lagi satu anak-anak. Cikgu nak tanya kepada siapa lagi insya-Allah. Baik. Ini dia Al-Alamin. Al-Alamin. Ini ada tanda sini apa maksud kita tanya kepada siapa? Alhamdulillah. Kali ini cikgu nak tanya kepada Hailah cuba. Ada alif kecil, cikgu. Ada alif kecil ni. Artinya? Artinya ia menggantikan alif yang asal, cikgu. Hendaklah dibaca dengan panjang 2 harakat, cikgu. Panjang 2? Harakat. 2 harakat. Kalau baca Al-Alamin, salah tak? Salah, cikgu. Al-Alamin. Dia ganti asalnya begini ha. Ini dia asalnya. Jadi digantikan alif ini, dia ganti ini. Alhamdulillah. Lagi satu cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya sebelah sini pula. Sebelah sini. Ini dia anak-anak ya. Tengok. Apa ini maknanya ni? Apa ni? Ada 2 ni. Apa ni? Ni apa ni? Kita tanya kepada siapa juga agaknya ni. Cikgu nak tanya kepada Taha saja. Itu adalah kepala kha. Kepala kha. Yang ni? Kepala kha. Apa artinya? Hendaklah dibaca dengan izhar. Artinya? Hendaklah dibaca dengan terang, nyata tanpa dengung. Cuba baca. An'amta. Itu dah anak. Jadi kalau baca salah. An'amta. Jadi banyak kalau kita nak jumpa soal insya-Allah. Pelajar akan datang setiap daripada anak akan baca Fatihah, betulkan. Baik, kita bertemu anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.